Um, Kami dari Maritime University College mau buat interview tentang subjek atau pelajaran POE, Principle of Economy. Jadi kami mau menanyakan sedikit tentang kedai Encik lah. Assalamualaikum. Apa kabar, Cik? Saya mau tanya, Cik mana kedai burger di house ni? Sebelum tu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, saya amat berbesar hatilah. Terima kasih kepada ni adik-adik ni buat assignment untuk kerja-kerja sekolah ni apa ni semua kan. Dan sebelum tu, nama saya Muhammad Nazri, panggil Abang Nas je, selaku owner Burger di House di Kampung Bakar Batu, Johor Bahru. Dah setakat ni Alhamdulillah dah berniaga hampir 10 tahun. Ada apa-apa lagi? Tujuan kami interview Encik ni adalah untuk assignment kami. Jadi boleh kami tanya Encik sedikit tentang kedai Encik? Boleh. Pertama sekali, boleh kami tahu nama Encik? Pertama sekali, nama saya Muhammad Nazri. Di Kampung Bakar Batu panggil saya Abang Nas. Dan selaku owner Burger di House di Kampung Bakar Batu, Johor Bahru. Okay, Encik berbangsa apa? Kalau orang luar tengok saya ni macam bangsa Jawa kan, Jawa sikit-sikit pun ada. Tapi kalau tengok hidung macam Pakistan pun ada kan. Saya bangsa Melayu asli Johor, IC 01. Berapakah umur Encik? Kalau ikutkan umur baru 43 tahun. Nampak macam 18 tahun. Encik berasal dari mana? Saya berasal, keluarga saya berasal dari Kelantan. Itu belah mak saya. Belah bapak saya berasal daripada Singapura. Dan saya lahir di Johor Bahru di Kampung Bakar Batu. Okay, Encik, itu siap saya tanya soalan seterusnya. Seterusnya kami akan bertanyakan pasal soalan yang isu soalan yang kami tujukan untuk kedai Encik ni. Okey. Pertama sekali kami mau tahu pukul berapa pada setiap hari lah Encik buka kedai, waktu berniaga pada pukul berapa dan hari apa saja? Saya buka kedai bermula 4 petang hingga 11.30 malam. Dan waktu berniaga hari Sabtu hingga Khamis, Jumaat cuti. Bermakna 6 hari seminggu lah berniaga. Okey, soalan kedua, boleh kami tahu latar belakang kedai Encik? Bila kedai Encik mula-mula buka dan berapa lama sudah kedai Encik ni beroperasi? Saya buka tahun 2012. Dalam 10 tahun, 12 tahun jugalah. Time tu niaga hanya kecil-kecilan saja. Tiada meja makan, tiada apa. Hanya stall burger kecil saja. Time tu pun hanya jual burger biasa saja, burger Ramly. Okey, seterusnya. Assalamualaikum. Okay. Nama saya Muhammad Najib. Okey, saya ada soalan ke abang. Dengan terbentuknya syarikat Burger di House ni, dari manakah Encik mendapat idea untuk menamakan kedai Encik tu Burger di House? Idea tu bukan daripada saya. Time tu buntu juga nak idea apa kan. Nama burger ni apa kan. Idea tu daripada kawan-kawan semua. Kawan-kawan yang bagi nama lah. Kebetulan time tu buka gerai burger di depan rumah. Bila orang tanya, ni burger ni dekat mana kau beli? Burger di rumah.
Jadi burger, jadi nak sedap sikit takkan panggil burger di rumah kan. Jadi sedap sikit tu kepada bahasa orang putih lah kan, burger di house. Bagi tu. Jadi sampailah sekarang melekat dan syukur Alhamdulillah. Burger di house terkenal, cukup terkenal lah di daerah tu, di daerah Johor Bahru. Alhamdulillah. Soalan seterusnya bang, bolehkah Encik ceritakan serba sedikit tentang perkembangan syarikat Encik dari awal permulaan operasi sehingga sekarang? Cerita dia memanglah, kalau nak cerita tu saya singkatkan jalan-jalan ya. Okey, permulaannya sebenarnya sebelum buka burger dia di rumah tu, saya menjaga burger di tepi highway. Highway ADL sekarang ni yang baru ni. ADL, highway ADL. Saya menjaga situ sebenarnya dah hampir 6 tahun. Time tu kerajaan nak buat highway, nak buat jalan lebuh raya dan saya dialihkan tempat saya tu kan. Itu yang saya pun tak tahu nak buka di mana, buka lah di depan rumah kan. Bermula lah, memang asal saya ni jual burger kan. Jadi buka lah di depan rumah tu hanya kecil-kecilan kan. Jadi tak disangka kan, hasil penjualan tu semua menggalakkan apa ni semua kan. Jadi satu persatu saya tambah lah, daripada burger jadi daripada western, daripada goreng-goreng apa ni semua, dan support daripada teman-teman saudara mara kan, orang kampung. Terus bang, dengan keadaan ekonomi pada masa kini, adakah permintaan jualan Encik semakin meningkat, naik atau menurun berbanding yang lepas yang masa pandemik tu? Itu memang amat sulit lah masa pandemik tu kan. Masa PKP tu, ingat lagi tahun 2020, 18, hari bulan 3 2020, time tu kerajaan umumkan PKP tahap pertama tu kan, selama 14 hari. Hasil perniagaan memang drop gila, memang teruk. Kalau 10 per 10, 1 per 10 pun tak boleh. Dan kaki tangan saya semuanya saya suruh orang pulang ke kampung, kampung halaman masing-masing, dan saya sendiri yang buka time tu lah. Dari segi penjualan, maksudnya customer, kerajaan dah umumkan tak boleh dine in, tak boleh duduk makan, tak boleh, hanya boleh take away dan delivery saja kan. Jadi 2 minggu pertama tu memang saya orang panggil keluar modal je lah, tak ada untung kan. Tapi tak apalah, sabar je lah kan. Tapi Alhamdulillah kan, selepas tu je hasil saya naik mendadak. Orang pun dah tak tahu nak ke mana, nak makan apa, orang pun dah bosan apa ni semua, jelas naik mendadak. Daripada terus memang hari-hari habis niaga time tu. Orang satu hari sampai banyak tempat nak kena hantar. Orang lapar kan, tak tahu nak ke mana kan. Bila delivery pun senang kan, jalan semua clear, tak ada kereta, tak ada apa kan, memang cepat. Jadi tentang harga, memang time tu cukup murah lah. Harga-harga semua mungkin kerana tak ada pembeli apa ni semua, supplier bagi harga memang cukup murah lah. Tu dengan harga minyak, petrol pun memang jatuh gila lah, memang cukup murah. Dan masa pandemik tu, masa di bulan Ramadan, kasihan jugalah kepada kawan-kawan yang milih semua yang tak dapat berniaga bazar Ramadan. Masa time tu memang bazar Ramadan tu setahun sekali je kan, memang tak dapat berniaga apa ni semua. Tapi syukur Alhamdulillah lah pada saya, kerana orang tak ada pilihan pula. Bazar Ramadan tak ada, kedai semua tak ada, tutup. Jadi saya, orang semua tak ada pilihan kan, semua beli tempat saya lah. Memang Alhamdulillah lah. Tak ada apa-apa kesan bagi saya. Cuma waktu penjagaan tu yang memberi kesan lah. Pasal waktu penjagaan tu memang cukup singkat. Memang cukup singkat. Pukul 7 malam harus tutup. Bukan tidak kena saman, harus tutup. Polis lalu ronda apa ni semua. Kalau tentang sekarang ni, dah habis endemik ni, dia memang sekarang ni habis. Memang teruk semua harga barang. Dia pusing habis. 360 darjah dia pusing harga barang ni semua. Yang mana dulu
dulu harga barang tinggi jadi turun, yang mana harga barang yang turun jadi naik. Teruk sekarang harga barang, dah susah nak dapat barang. Harga pun contohnya kan, contohnya macam chicken chop kan, biasa satu carton tu dalam contoh macam RM100, sekarang jadi RM250, satu kali ganda lipat naik. Memang teruk lah harga barang sekarang dan susah nak dapat. Seterusnya, jadi bagaimanakah pula dengan Encik punya pembekalan untuk jualan Encik? Seperti stok mudah didapati atau sukar? Stok bahan mentah, bahan kering kan. Okey, kita cerita kalau bahan mentah ni. Kalau bahan mentah ni seperti macam ayam, daging kan, barang yang basah tu apa ni semua memang cukup terhad sekarang. Buat masa sekarang ni tahun 2022 ni memang susah nak cari barang tu. Kita kalau ada pun memang cukup mahal. Contoh sekarang ni macam daging batang pinang, saya nak buat stik apa ni semua ni memang berebut lah sekarang. Lagi-lagi minyak masak, saya pun pelik minyak masak ni dan berebut orang minyak masak apa ni semua. Muncullah, saya ni orang lama kan, maksudnya supplier tu dah pegang supplier ni kan, jadi barang tu ada tetapi tak semua. Maksudnya kalau kita order 3 kotak dapat 1 kotak, terhad harga barang. Dan dari segi harga-harga saya nak jual balik tu memang untung tu terang saya cakap memang tipis, tak macam sebelum ni 2019. Untung tu memang tipis. Bila kita naikkan harga macam membebankan pula pada customer kan, dengan keadaan sekarang yang apa ni semua kan. Dan saya pun nasib baik peniaga pun di depan rumah, peniaga pun orang panggil jelah tak bayar sewa apa ni semua kan. Tapi kalau kita fikir orang kat kedai kat luar tu apa semua, contoh di Pasar Burung Pandan cukup, berapa ramai yang tutup kedai apa ni semua. Sebab apa, diorang tak boleh nak loading balik duit sewa dengan harga barang mentah apa. Dan pendek kata, macam tadi soalan tadi, adakah bahan mentah ni senang didapati ke apa? Sebenarnya senang didapati tetapi terhad, dan harga barang pun mahal, cukup mahal. Selama operasi Burger Di House ni, selama operasi, adakah Encik ada masalah yang dihadapi oleh pekerja Encik semasa bekerja? Pekerja tu memang siapa-siapa dekat mana pun kalau pekerja tu memang ada masalah. Biasalah masalah disiplin kan, masalah kadang-kadang masalah di hal rumah pun bawa tempat kerja apa ni semua kan. Tapi setakat ni syukur alhamdulillah lah pada saya, pekerja saya ni semua tiada masalah, kerana saya memahami kan, kalau diorang ada masalah ke apa, cepat-cepatlah beritahu ke apa kan. Cuma kalau masuk statement macamnya sensitif ke apa ni sikit, memang betul perbezaan dulu mananya pekerja Melayu dengan berbangsa asing memang banyak perbezaan dia. Dari segi kualiti tu apa ni semua memang banyak perbezaan lah. Tu kalau kita tak payah saya nak cakap, tapi kalau kita tengok peniaga-peniaga di luar apa ni semua, kebanyakannya diorang punya pekerja siapa? Banyaknya bangsa asing apa ni semua kan. Jadi kalau pada saya syukur alhamdulillah lah, tiada masalah bagi saya pekerja-pekerja ni semua. Yang seterusnya, selain daripada menjual burger, adakah kedai Burger Di House ini menjual burger saja kah ataupun ada lagi produk yang Memang betul. Sebab kita kalau jual burger ni tak boleh benda yang sama tau. Contoh macam McDonald lah, bulan ni ada Posh Variety, ada Korean burger, ada ini. Jadi saya pun macam tu juga. Pusing-pusing gitu. Dan itu yang mula-mula memang betul, saya hanya jual burger daging ramli saja. Tapi lama-lama kita akan up tau. Kita nak up, nak lebih tinggi kan. Jadi kita ikut peredaran masa kan, peredaran masa, perubahan apa ni semua kan. Lepas tu itu yang saya pun menambahkan burger, patty burger kan. Saya buat sendiri daging burger apa ni semua. Saya masukkan western, chicken chop, grill lamb chop apa ni semua. Saya masukkan lagi nasi ayam, semua. Tapi dengan semuanya dengan cita rasa macam cita rasa barat, cita rasa Melayu. Adalah sikit campur-campur ni semua kan. Okey, yang ketiga, apakah makanan yang sentiasa menjadi pilihan orang yang berkunjung ke kedai Burger Di House? Makanan
kalau saya fikir tengokkan kembali apa ni semua, nombor satu yang mesti habis harga chicken chop yang murah, yang berharga RM7, chicken chop. Dan burger pun harga yang burger yang RM5. Memang dah itulah tujuan customer datang mesti tanya chicken chop dulu kan. Tapi pada saya sebenarnya yang itu yang memang sale yang tinggi lah. Tapi kalau nak ikutkan cita rasa yang tinggi, apa yang sedap apa ni semua, ada macam Saleon burger, cheesy burger, zinger burger kan. Itu bila diorang rasa, diorang akan paling arah pula nak macam zinger apa ni semua kan. Pasal dah muak dah chicken chop ni, apa burger ni semua. Tapi kalau ikut soalan, kalau yang mana ikut selera customer yang sale tinggi, pastinya yang murah, chicken chop, yang sedap, burger. Jadi bagaimana pula dengan yang kurang permintaan? Produk apakah yang kurang permintaan dari pelanggan? Kalau kurang permintaan ni pelanggan tu biasa je lah kan. Yang paling mahal lah lamb chop lah. Lamb chop tu lah paling mahal. Tapi tak menentu. Saya ni niaga ni kadang-kadang dah agak. Kalau misalnya awal bulan muda orang dapat gaji, confirm chicken chop kurang. Tapi yang mahal tu laju. Lamb chop apa ni semua. Jadi kalau nak dikatakan yang kurang ke yang mana, tak boleh nak cakap. Memang tak boleh nak cakap. Cuma kalau nak kurang, yang untuk menjawab soalan tadi, yang manakah yang kurang apa, lamb chop lah, memang kurang lah. Tapi kalau masuk bulan muda orang dapat gaji, lamb chop lah paling laju. Apakah faktor lain yang telah membantu Encik untuk menjayakan kedai Curly House ini? Faktor maksudnya macam mana? Sokongan Memang betul. Masa Curly House ni kebanyakan memang bermula daripada kawan-kawan lah, mulut ke mulut dah, teman-teman apa semua. Dorang lah yang duduk lepak kedai burger, makan dan di mulut ke mulut, sampaikan apa. Lepas tu yang penting masakan kita ni sedap, kualiti. Jadi orang akan nyampaikan. Time tu, zaman tu saya tak ada menggunakan Facebook lagi tau. Masa 2012, 2013, 14, 15 tu saya tak ada menggunakan Facebook lagi. Hanya lah mulut ke mulut kan, orang-orang teman-teman apa semua bawa apa ni semua. Dah masuk 2007, 2016 baru saya buat Facebook, Instagram apa ni semua kan. Lagi promote apa ni semua. Jadi syukur alhamdulillah lah, sampai sekarang lah kan. Yang semuanya sokongan daripada keluarga, teman-teman, orang-orang kampung, sokongan daripada diorang lah semua. Jadi siapakah ahli-ahli yang telah banyak membantu dalam perkembangan operasi Curly House? Pekerja-pekerja lah. Semestinya tulang belakang, orang panggil tulang belakang. Sepertinya pekerja-pekerja lagi berat tulang belakang kan. Kalau salah satu tulang belakang tu patah ke apa ke, jadi yang lain tu memang susah lah nak cakap apa ni semua kan. Jadi tulang belakang Curly House ni pekerja-pekerja kan. Contoh isteri saya kan, yang menjayakan Curly House ni lah. Siapakah pihak kerajaan yang telah masuk campur dalam pertumbuhan Curly House selama beroperasi? Setakat ni alhamdulillah saya buat politik ni apa ni semua saya tak campur. Tak campur. Saya ikut trend. Contoh macam McDonald, KFC, kedai-kedai mama kan. Masa terbaru ni, masa mengundi di Johor Bahru ni, di Johor ni, yang 2021 ni, yang sebelum ni kan, ada undi apa kan. Ada juga Perasaan Nasional, PN datang apa, suruh pasang bendera depan ni apa ni semua. Tapi saya cakap tak boleh, pasal saya nak berniaga kan. Jadi kalau saya pasang bendera PN, nanti orang PN pula tak masuk. Contoh, saya bagi dia contoh lah. Kenapa tak nak suruh McDonald, kedai mamak, KFC pasang bendera apa ni semua?
sebab apa? Sebab diorang nak berniaga. Jadi pun saya cakap diorang macam tu, diorang pun tak boleh cakap apa kan. Tapi saya diorang letak bendera BN depan kedai saya. Nanti orang lain pula tak masuk kan. Yang menguntungkan siapa pula nanti tu? Kita ambil contoh macam McDonald. Kenapa McDonald ni tak pasang bendera BN apa ni semua depan McDonald? Kenapa? Kenapa? Dah pasal diorang nak berniaga. Jadi memang tak boleh campur lah pasal politik dengan penjagaan ni. Nanti habis. Yang menguntungkan orang politik. Kita pula yang susah nanti nak menjawab. Jadi saya hanya berdiri sendiri je lah. Tapi mana-mana kerajaan nak bagi bantuan ke apa ke, memang hati terbuka lah kan. Memang hati terbuka lah. Kita bagi sokongan apa ni semualah. Okey, terima kasih atas perkongsian maklumat Encik. Semoga kedai Encik akan semakin maju dan dapat lebih banyak lagi pelanggan lah. Terima kasih atas perkongsian maklumat lah. Harapan kami, kata-kata harapan daripada Encik. Kata-kata harapan daripada saya pada orang-orang yang baru mulakan bisnes lah. Okey, saya cuma nak cakap buat masa sekarang ni bagi pergi ke niaga memang tengah orang panggil memang pening kepala lah. Bab barang ni, harga barang ni, dan contoh kata nak buat banyak bersabar lah kan. Untuk memajukan bisnes ni memang bukannya senang kan. Memang memakan masa lama kan. Dan saya pun tak tahu nak cakap apa lagi ni kan. Tapi yang penting sekarang syukur Alhamdulillah kan, virus COVID ni apa ni semua kan dah hilang apa ni semua. Jadi Singaporean pun dah masuk balik, pintu gerbang Singapura, Malaysia apa semua dah buka balik kan, apa ni semua. Jadi nampak lah dah kehadapannya sikit kan, dah nampak dah seperti nak kembalinya normal. Cuma itu je lah, harga-harga barang dan barang memang tak boleh nak cakap apalah sekarang kan. Lagi nak cakap pun. Okey, terima kasih.